Dah. Biasa. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar suara. Jelas suara. Jelas, boleh respon lah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله العلي العظيم. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-18, yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya, yakni pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, tunjuk oleh Allah, yang mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Hari ini kita dapat bertemu semula dalam kita punya tafakuh, tafakuh usul fiqh dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadil Al-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Setelah kita cuti, kita pause sekejap, dalam sebulan rasanya dah tak buat kan, atas faktor kesibukan lah, dan ada perkara-perkara lain yang perlu diutamakan. Jadi alhamdulillah hari ni kita dapat sambung semula untuk siri yang ke berapa? 13 silap. Dan kita dah sampai bab qiyas. Sebelum tu sama kita mula dengan kitab Al-Fatihah. Baik, yang dihormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, YDP Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, sesi 2019-2020. Seterusnya Ustazah Aisyah binti Wahidan, Raisah Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, barisan AJKT, sahabat sahabiah, ikhwah akhwat, abang kakak adik, ibu-ibu ayah-ayah, pakcik-pakcik, semualah, sama ada yang berada di Malaysia maupun di Mesir. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah, sihat walafiat insya-Allah.
Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pada bab al-qiyas. Sebelum ni kita dah habis hingga syarat qiyas pada bahagian syarat rukun asal. Sebelum kita masuk pada tajuk hari ni, kita refresh sikit qiyas. Qiyas ni salah satu daripada dalil-dalil syarak, salah satu daripada sumber dari syarak yang disepakati. Dari syarak ada yang disepakati, ada yang mukhtalaf alaih, iaitu ulama berkhilaf pada penggunaan dia. Jadi yang disepakati ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Qiyas yang keempat. Apa itu qiyas? Qiyas tu iaitu memindahkan atau memasukkan hukum pada perkara yang ada nas kepada perkara yang tidak ada nas. Itu mudah faham. Jadi ada perkara yang masalah baru yang kita cari tak ada nas, khusus padanya. Jadi kita gunakan qiyas dengan mengambil masalah yang dah ada nas padanya, kita qiyaskan kepada masalah tadi kerana ilah yang sama. Kerana ilah yang sama. Jadi rukun sebelum kita nak masuk pembujahan qiyas. Pembujahan qiyas ni panjanglah sikit kan, dan juga mazhab-mazhabnya pelbagai. Detail, kalau nak pandai detail boleh tengok dalam Nihayatul Usul lah. Nihayatul Usul antara yang diceritakan pasal pembagian mazhab Nihayatul Qiyas ni paling detail lah. Dan lepas tu kita masuk rukun qiyas. Jadi rukun qiyas ada 4, iaitu al-aslu, al-far'u, hukmul aslu dan juga al-illah, iaitu asal, benda yang asal yang ada nas padanya. Kemudian al-far'u, benda yang kita nak kiaskan, benda yang tak ada nas. Kemudian hukum asal, iaitu hukum benda yang ada nas tadi. Dan juga al-illah, iaitu sebab berlakunya hukum. Dan kemudian dalam perbahasan qiyas juga kita ada hukmul far'u, itu hukum furu'. Setelah dikiaskan tu, natijahnya menghasilkan hukum furu'. Jadi hukum furu' ni dia bukan rukun, tapi dia adalah thamratul qiyas, hasil daripada qiyas. Baik. Kita masuk dalam syurutul qiyas. Setelah selesai syarat al-aslu. Jadi al-aslu ni, rukun aslu ni ada satu syarat je, iaitu benda yang telah ada nas padanya, sama ada Al-Quran, As-Sunnah ataupun Ijma'. Dan sekarang kita masuk dalam bahagian syurut ataupun syarat-syarat hukum asal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Syurutu hukmil asli, syarat-syarat hukum asal. Baik, yang kat sini sebut syarat-syarat lah sebab ada banyak syarat. La da'iya lil qawli bi annahu yashtaritu fi hukmil asli ay yakuna hukman syar'iyyan thabitan bin nassi aw bil ijma'. Tidak ada keperluan, there is no need. La da'iya ni, ini salah satu suluk lah. Tidak ada keperluan untuk mengatakan bahawasanya disyaratkan dalam hukum asal tu ianya adalah hukum syarak yang sabit dengan nas atau ijma', hukuman syar'iyan sabitan bin nas. Li'annana natakallam fil qiyas syar'i, kerana kita sedang bercakap dalam qiyas syarak', qiyas syarak'. Jadi bila kita dah bercakap pasal qiyas yang syar'i, qiyas dalam
perkara syarak ni, mestilah hukum asal tu benda yang hukum syarak yang disabit dengan nas, dengan ataupun ijma'. Jadi tak perlulah kita letak lagi, atau tak perlu lagi kita cakap disyaratkan hukum asal ni adalah hukum yang syarak yang sabit dengan nas, ijma'. Itu maksud ayat ni. Baik, itu dah difahami ataupun diketahui, ataupun sebut lazim malzum lah. Lazimnya kias, bila kita sebut pasal kias syarak ni, mestilah malzum, mestilah kias hukum asal tu adalah hukum syarak yang sabit dengan nas ataupun ijma'. Tak. Wala ayyakuna thabitan ghairu mansukh, dan tidak juga ada kumpulan untuk kita katakan dia sabit, hukum asal tadi sabit yang tidak dinasahkan. Li'annahu idza kana hukmul asli mansukhan fala yumkinu ta'diyatuhu wa naqluhu ila al-far'i wa bina hukmul far'i wa bina hukmul far'i alaihi lintihai silahiyatihi lil amal bihi. Dan tidak ada keperluan untuk kita sebut bahawa hukum asal ni adalah syaratnya adalah perlu sabit dengan perlu dia ni sabit dan tidak dinasahkan ghairu mansukh. Kerana apa? Kerana sekiranya hukum asal tu mansukhan, idza kana hukumul asl mansukh, sekiranya hukum asal tu dia hukum yang telah dinasahkan, fala yumkinu ta'diyatu, maka tidak mungkin untuk kita ta'diyahkan. Literalnya maksudnya macam jangkaukan ataupun tukarkan atau pindahkan. Ta'diyah tu wa naqluhu, atau kita pindahkan kepada furu'. Hukum asal tu, kalau hukum asal tu dah nasah, confirm lah tak boleh kita nak kiaskan, kan? Sebab hukum tu dah tak valid. Itu yang disebut ni. Tidak mungkin untuk kita boleh pindahkannya kepada furu'. Kerana hukum furu' kenapa? Lintihak silahiyatihi lil amali, kerana telah tamat tempoh untuk beramal dengannya, ataupun dah tak valid lah nak beramal dengan perkara yang dikiaskan tu. Itu secara logiknya lah. Jadi tak perlulah letakkan syarat hukum asal ni benda hukum yang tidak dinasahkan. Benda tu pun benda yang sudah difahami daripada awal. Wa inna masyurutul mu'tabarah fi hukmil asli arba'ah. Adapun sesungguhnya syarat-syarat yang muktabar dalam hukum asal ni ada 4. Yang pertama, apa dia? Alla yakuna hukmul asli mukhtassan bihi binassin akhirin yadullu ala ikhtisasi bihi yadullu ala ikhtisasi bihi ala ikhtisasi tasasul wa tafarruduhu bihi. Syarat yang pertama iaitu mestilah tidak hukum asal itu dikhususkan dengannya dengan nas yang lain yang menunjukkan kepada pengkhususannya dan juga ketunggalannya dia dengan nas tadi. Maksudnya hukum asal tu dia tidak boleh hukum yang khususiat. Lianna muqtadal qiyas ta'diyatu hukmil asli ila al-far'. Kerana apa yang dituntut dalam qiyas itu adalah memindahkan hukum asal itu kepada furu'. Fa idza thabata anna al-hukma khas bihadzal asal, sekiranya disabitkan hukum khas itu dengan
asal ni, sekiranya hukum asal ni dia hukum yang khas, yang khusus, fala tumkinu ta'diyatu, maka tidak mungkin untuk kita memindahkan dia atau menjangkaukan dia. Sebab dia hukum khusus. Hukum khusus tu maksudnya hukum tu untuk perkara tu saja. Contoh dia, mislul ahkamil khasah bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, seperti hukum-hukum khas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut sebagai salah satu daripada khususiat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kaibahati saumul wasal, seperti berpuasa berturut-turutan, berpanjangan. Wahalu tazawuj bi aktsari min arba'ah, dan juga boleh kahwin lebih daripada 4. Wa zawaj min ghairi mahar, berkahwin tanpa mahar. Jadi ini semua ni adalah khususiat Nabi ni. Jadi khususiat Nabi ni untuk Nabi lah. Jadi kita tak boleh nak kiaskan Nabi boleh Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4, maka kita pun boleh lah, sebab kita amatnya kiaskan kepada Nabi. Kita tak boleh, sebab benda tu benda khususiat Nabi. Gitu. Wa ta'amul a'rabi alladhi jama'a fi Ramadan kafaratihi li ahli, dan juga memberi makan kepada al-a'rab, yang mana bersetubuh bagi mereka yang bersetubuh dalam bulan Ramadan. Kafaratu li ahli, fahadha rukhsan khasah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh dia. Wa minal khususiyat, dan daripada khususiat Nabi ni tadi, iaitu kubulu syahadati Khuzaimah, menerima penyaksian sahabat Nabi iaitu Khuzaimah wahdahu, dia seorang saja. Fi qouli sallallahu alaihi wasallam, man syahida lahu Khuzaimah wa hasabu, dari siapa yang bersaksi dengannya Khuzaimah, maka boleh diterima. Jadi ini adalah khususiat Nabi bersaksi dengan Khuzaimah. Sebelum ni kita dah cerita kan isu ataupun kes Khuzaimah ni. Benda ni adalah salah satu khususiat Nabi. Jadi siapa yang nak bersaksi, kena tetap juga bersaksi dengan dua orang lelaki Muslim yang adil tu. Itu ya. Ini apa yang disebut dalam Al-Quran. Qaulu ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum, ay anna nasab asy-syahadah ithnan, iaitu nisab ataupun syarat penyaksian tu kena dua orang lelaki yang adil tadi. Tetap kena dua, tak boleh nak kias dengan Nabi. Itu adalah khususiat Nabi bila ambil seorang dengan Khuzaimah tadi. Wastisna Khuzaimah likhtisasihi bi fahmi syai'in lam yafhamhu ghairuhu. Dan pengecualian Khuzaimah itu kerana pengkhususannya dengan memahami suatu perkara, tidak memahamkan dia pada perkara yang lain. Fala yuqasu alaihi man kana mithluhu aw arqa min war'an wa fahman wa sarqan. Maka tidak boleh dikiaskan ke atasnya siapa yang satu level, contoh sama sepertinya, ataupun lebih rendah daripadanya, ataupun sama warak, ataupun faham, ataupun sidik, benar.
Kerana peristiwa tadi adalah khususiat untuk Huzaimah saja. Kita tak boleh lah kita nak kiaskan dengan penyaksian yang biasalah pada hari ni. Dalam hukum Islam tak kena dua saksi untuk apa-apa kes jinayah. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, alla yakuna hukmul asli ma'dulan bihi an sunanil qiyas. Hendaklah hukum asal itu ma'dulan bihi. Silap. Hendaklah tidak hukum asal itu. Tak boleh hukum asal itu ma'dulan bihi. Ma'dulan yang buka dipindahkan ataupun ditarik balik. Dipindahkan sesuai kot. Dipindah dengannya daripada sunanul qiyas, ataupun dalam istilah kaedah fiqh disebut sebagai khilaful qiyas, iaitu perkara-perkara, iaitu hukum tu adalah hukum yang terlahir berbeza daripada kebiasaan ataupun kaedah-kaedah umum fiqh. Saya terang kat sini. Sabata tashri'uhu istisna'an minal qawa'idil 'amah awil qiyas, iaitu perkara-perkara yang disabitkan persyariatannya berkecuali daripada kaedah-kaedah umum ataupun qiyas. Okey, kalau tak faham lagi kita baca lagi. Li'anna kullu ma thabata ala khilafil qiyas fa ghairuhu alaihi la yuqas. Kerana setiap apa yang disabitkan ke atasnya khilaful qiyas, maka selain daripadanya ke atasnya tidak boleh dikiaskan. Ma thabata ala khilafil qiyas fa ghairuhu alaihi la yuqas ni adalah salah satu kaedah, dalam qiyas ni lah, ataupun disebutkan sebagai ataupun sebutan lainnya fawairuhu la yuqas alaih. Tak kisah salah nama ni. Dan juga sama juga ada satu kaedah yang disebut sebagai an-nasul warid ala khilafil qiyas yaktasiru ala mauridihi. Itu kaedah yang sama. Kalau yang disebut apa yang disabitkan ke atas khilaful qiyas, maka selain daripada khilaful qiyas ni tidak boleh dikiaskan ke atasnya. Kalau yang kaedah lain tadi tu, nas-nas yang datang ke atas khilaful qiyas, maka terhad kepada apa yang ia datang. Tak boleh guna kepada perkara lain atau tidak boleh kiaskan kepadanya. Sama je. Jadi persoalannya, apa itu khilaful qiyas? Mula-mula pening tadi kan, apa khilaful qiyas? Faham khilaful qiyas, maka faham syarat ni. Jadi ni syarat ni ialah salah satu syarat yang paling penting lah, yang mana banyak orang yang tak faham benda ni, dia salah melakukan qiyas. Dia sebab tak faham apa itu khilaful qiyas, maka dia mengkiaskan perkara ni, dia mengkiaskan satu perkara tu dengan perkara yang khilaful qiyas. Ini banyak berlaku lah. Jadi apa itu khilaful qiyas? Khilaful qiyas ni secara mudah fahamnya, tadilah dia dah sebut, iaitu perkara-perkara pengecualian, istisna, ataupun selain daripada kaedah umum, kaedah umum fiqh ataupun kaedah umum qiyas. Antaranya rukhsah, benda-benda rukhsah. Benda-benda rukhsah ni salah satu daripada khilaful qiyas, antaranya lah. Sebab apa? Sebab bila ada hukum asal yang datang
dengan dalil yang difahami secara umum. Contoh solat wajib. Solat wajib ikutlah solat zuhur wajib 4 rakaat. Kemudian bila musafir datang rukhsah, boleh solat 2 rakaat. Rukhsah 2 rakaat tu adalah benda yang disebutkan sebagai khilaful qiyas antaranya. Iaitu jadi tak boleh kita nak cakap jadi kalau solat zuhur separuh, bila musafir jadi separuh, jadi 2, kita kiaskanlah solat subuh 2 rakaat, bila musafir jadi separuh, jadi 1. Tak boleh. Itu benda-benda yang dah sabit. Tak boleh. Contoh dia, antara lain, ni contoh yang khilaf, contoh yang ulama berkhilaf juga, iaitu al-ijarah, sewaan. Jumhurul mazhab, jumhur mazhab sebut ijarah ni adalah perkara yang ataupun hukum yang terbina, keharusan sewa menyewa ni adalah hukum yang terbina di atas khilaful qiyas. Iaitu dia ni jual beli, asalnya jual beli makdum, kan? Jual beli tak ada benda, kita sewa kan, kita bagi barang tu, tapi barang tu tak jadi kita bukan sewa barang tu, maksudnya kita jual manfaat. Jual manfaat. Sedangkan manfaat tu benda yang bukan benda yang kita boleh secara zatnya nampak. Dia termasuk dalam bai'ul makdum. Tu. Tapi ijarah ni diistisnakan, dikecualikan daripada kaedah tadi. Kalau ikut kaedah asalnya, baik semua baik makdum ni tak boleh. Baik benda yang tak nampak, tak ada, benda yang tak ada ni tak boleh. Nak jual, aku nak jual kereta, ada kereta kat luar tu, tak tahu, entah betul tak ada kereta kan, baik tak nampak kan, tak boleh. Ni kan ada confirmation lah, contoh kan. Jadi benda ni adalah salah satu benda istisna. Nak cakap ijarah ni benda yang dikecualikan daripada kaedah asal, yang kaedah umum yang kalau ikut sepatutnya jual beli makdum ni tak boleh, tapi ijarah ni adalah dikecualikan. Ni contoh, salah satu contoh dia. Tapi nak cerita kias ni, nanti tengok contoh lain yang dia bagi detail dalam ni. Baik. Kalau tak faham ataupun rasa macam pelik-pelik korang faham ni, beritahu boleh cakap lah macam tu, nanti kita terangkan balik. Wa hadha yadullu ala annahu yastaritu fi hukmil asli ayyakuna ma'qulul ma'na, ya, dan ini menunjukkan ke atas sesungguhnya disyaratkan dalam pada hukum asal itu ianya perkara yang boleh diterima akal, ai lahu 'illah yumkinu lil aqli idraku, iaitu padanya, yakni pada hukum asal tu ada illah yang membolehkan untuk akal idrak. Akal idrak lah, apa sebenarnya idrak ni? Apa yang cakap, akal boleh terima atau boleh proses lah, lebih kurang macam itulah. Hukum tu datang kerana ada illah yang boleh akal dapatkan daripada masalah itu. Li'annal illah asasul qiyas, kerana illah itu adalah asas qiyas. Fala yasihul qiyas 'ala al-ahkamil ta'abudiyah, maka tidak sah kias ke atas hukum-hukum pada perkara ta'abudiyah, hukum-hukum yang pada perkara yang kita kena ikut sebab Allah perintah tu,
macam ni. Perkara ta'abudiah ni perkara yang tidak perlu dilihat pada dia punya pro kontra dia apa. Tak perlu cari sebab kenapa kebaikan benda ni. Contohnya apa? Contohnya rakaat solat lah kan, rakaat solat tadi. Kenapa disyariatkan 4 rakaat? Tak perlu cari kita tahu okey 4 rakaat ni kebaikannya gini. Baru kita beramal. Tak perlu. Sebab tu perkara ta'abudiah ini kena ikut ta'abudiah dah tetap. Beza dengan perkara-perkara yang bukan ta'abudiah. Perkara-perkara yang bukan ta'abudiah macam pada perkara al-khamru ataupun arak kan. Arak ni kita boleh tahu kita boleh tahu dia punya keburukan dia sebab sebut dalam Quran tu. Keburukan dia boleh menyebabkan orang yang mabuk ni buat perkara yang teruk. Contoh dia mana tadi? Katahdid a'dadul rakaat fi salawat. Seperti penetapan bilangan rakaat dalam solat. Ni lah tadi. Wa maqadir zakawat, kadar-kadar zakat. Wa adadul jildat fi hadis zina wa qadha, dan bilangan sebat dalam had zina dan qazaf. Wa maqadiril kafarat, kadar-kadar kafarah. Jadi dalam fiqh ni kaedah maqadir ni salah satu perkara-perkara yang ta'abudiah. Benda-benda yang kadar-kadar ni contohnya kadar zakat, kadar bilangan apa ni, sebat dan sebagainya itu benda-benda yang ta'abudiah. Lianna hadhihi al-ahkam la yumkinu lil aqli idrak illatuha. Kerana hukum-hukum ni semua tidak mungkin untuk akal idrak illah dia. Tidak boleh akal untuk cari kenapa disyariatkan zakat ni bayar dengan persennya begini. Kenapa solat zuhur perlu 4 rakaat, kenapa solat subuh 2 rakaat. Kita tak boleh nak idrak, tak boleh nak cari secara khusus lah dia punya illah dia kenapa begitu. Kama la yasihul qiyas ala ma thabata kaunihi mustasna min qa'idati 'amah wa in kana ma'qulul ma'na. Seperti mana tidak sah juga kias itu ke atas apa yang disabitkan, yang mana keadaannya dia jadi keadaan perkara yang disabitkan itu adalah perkara yang mustasna min qa'idatil 'amah, benda yang dikecualikan daripada qaidatin ammatin, kaedah umum. Wa in kana ma'qulul ma'na, walaupun dia ni ma'qulul ma'na. Ni antara khilaful qiyas yang lain lah, iaitu benda yang terkeluar daripada kaedah umum. Contoh dia kal hukmi bi sihhati saum man akala nasiyan fil hadits nabawi. Seperti hukum sahnya puasa bagi siapa yang makan kerana dia terlupa. Dia puasa, lepas tu dia termakan sebab dia terlupa. Jadi hukum dia sah. Ini dalam hadis dari Nabi ni. Fal qaidatil ammah taqtadi bi batlani as-sawmi lidukhuli syai'un ila al-jawfi yatanafi ma'a ma'na al-imsak fi sawm anil muftarat. Jadi kaedah umumnya, kaedah amnya menunjukkan kepada batalnya puasa apabila ada masuk sesuatu perkara dalam jauf.
Ataupun makan, selain cerita makan tu membatalkan puasa lah. Kalau kaedah umum puasa, makan tu batal lah puasa kan. Tapi bila makan tu kerana terlupa, maka dia jadi pengecualian. Itu yang disebut antara tadi, antara rusah juga. Dia tu rusah juga kerana terlupa. Jadi benda makan kena terlupa tu, itulah yang disebut sebagai istisna min kaedah ammah, pengecualian daripada kaedah-kaedah umum. Ataupun disebut tadi sebagai khilaful qiyas, sebab dia istisna. Kalau ittifaqul qiyasnya, siapa yang puasa makan batal, gitu. Tapi dari isnad sebab ada dalil khusus yang terkeluar daripada kaedah umum tadi. Tadi disebut iaitu hadisnya daripada hadis Nabi tadi. Siapa yang makan kena terlupa tu. Lakinna syara' hukmu bi baqa'i shaum. Akan tetapi syarak berhukum dengan kekalnya puasa itu, tidak batal lah. Takhfifan wa taysiran wa daf'an lil haraj, untuk meringankan dan memudahkan dan mengelakkan daripada haraj, kemusahan. Wa in kana al hukm ma'qulul makna, walaupun hukum tersebut illah dia ma'qulul makna. Ya. Kalau tadi solat rakaat berapa tu kita tak boleh nak, akal kita tak boleh idrak kenapa 4 rakaat. Tapi kalau yang ni tadi, kenapa makan kerana terlupa ni boleh sah je puasa kan? Ialah dia sebab dia terlupalah. Sebab dia terlupa. Jadi terlupa ni dia hilang, ialah nak cakap dia hilang taklif. Mukallaf kan berakalan. Jadi hilang tu dia terlupa, tak sedar. Gitu. Tapi benda ni sebab dia perkara istisna, kerana dia perkara pengecualian daripada kaedah ammah, maka dia juga termasuk dalam khilaful qiyas tadi, yang mana tidak boleh dikiaskan. Wa huwa anna an-nasi lam yaqsud irtikab al-mamnu' awil muhram. Ini ilah yang kita boleh cari. Kerana ilah terlupa tadi, dia terlupa tadi kerana dia tidak bermaksud untuk membuat perkara yang dilarang ataupun yang haram tadi. Kalau orang puasa, dia makan sengaja, dia memang niat dia nak buat perkara tu dilarang. Benda yang dilarang tu, walaupun dia tahu makan time puasa ni membatalkan puasa, dilarang, tapi dia nak buat, dia tahu. Tapi yang terlupa ni, dia tak maksud pun dia nak buat benda tu, dia terlupa kan. Jadi tu inilah dia. Fala yuqas alaihi al-khata' fi shaum bi tanawul muftir, wala tuqas as-salah ala shaum bil kalami fiha nisyanan. Maka tidak boleh dikiaskan solat ke atas puasa dengan berkata-kata dalam solat tadi, kerana terlupa. Tak boleh kiaskan terlupa bercakap dalam solat kerana terlupa dia tengah solat, dengan makan time puasa kerana dia terlupa dia tengah puasa. Tak boleh. Wa hadha madhab al-Hanafiyah khilafan lisy-Syafi'iyah. Ni adalah pandangan mazhab Hanafi. Ni mazhab pandangan mazhab Hanafi, khilaf kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau apa-apa yang terlupa boleh. Tapi mazhab Hanafi ni terlupa benda semua tak boleh. Kita nampak macam pelik kan, macam mana boleh orang solat terlupa dia solat, lepas tu dia bercakap kan. Mungkin kita tak nampak lah sebab kita ni orang Melayu, cakap bahasa Melayu. Tapi Arab ni biasa solat pun dia cakap Arab juga. Itu memang keadaan dia orang. Boleh terlupa lah. Benda tu berlaku juga. Tapi tak nafi juga. Kadang orang Melayu pun yang jenis
Pelupa teruk pun kadang dia boleh terlupa juga Tengah solat dengan imam baca, tiba kawan kat belakang tegur, mana kunci aku? Lepas tu dia tengok kunci dia ada kat rak kan. Kunci kat rak. Tu boleh jadilah. Bila mazhab Syafi'i ni, dia kalau terlupa boleh, ataupun sebab terlupa ni dari perbahasan dia banyak lah, tapi daripada dalil umum yang kita tahu, hadis Nabi tu, rufa'a min ummati al-khata' wan nisyan, wa mastakrahu alai. Atau dari riwayat lain sebut, inna Allah tajawaz li min ummati, atau kama qala, itulah, dimaafkan kepada umatku mereka yang tersilap ataupun al-khata' wan nisyan wa mastakrahu, mereka yang tersilap, terlupa dan juga dipaksa. Baik. Li'anna nisyan amrun la yumkinul ihtiras anhu. Kerana lupa ni perkara yang tidak boleh dikawal dengannya. Ni mazhab Hanafi tadi. Bi khilafil khata'. Wa li'anna solah takhtalifu an saum. Solat ni berbeza dia dengan puasa. Fa innahu mimma yad'u lin nisyan. Maka solat ni tadi perlu kepada Islam. Wa amma halatu solat fa yastari'i tazkurul ibadah. Keadaan solat ni dia dituntut untuk dia ni ingat kepada ibadat. Wa adamu qubulul nisyan fiha, dan tidak diterima lupanya dia dalam solat tadi. Solat ni memang kena ingat dia ni tengah solat. Macam itulah. Jadi tu syarat yang kedua. Secara mudah fahamnya, perkara-perkara yang ni biasa banyak orang buat salah. Orang kiaskan satu perkara ni dengan perkara yang istisna, perkara yang dia sama ada dia rusah ataupun dia ni istisna lah, pengecualian daripada kaedah umum. Maka perkara-perkara yang rusah, pengecualian kaedah umum ni tidak boleh dikiaskan dengan suatu perkara yang lain, yang baru yang kita kiaskan. Contoh mudah fahamnya, ni contoh yang paling mudah lah kot, biasa nak bagi contoh ni. Dalam hadis sebut ada al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu helah. Dan jadi orang yang nak buat kias tak betul ni, dan orang yang nak menghalalkan cara-cara diorang yang tak betul ni, gunakan hadis ni, dikiaskan dengan hadis ni. Aku ni tengah exam ni peperangan, jadi tak ada masalah untuk aku menipu sikit dalam exam, sebab exam ni peperangan. Itu hadis sebut, kiaskan hadis sebut al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu helah. Jadi aku tengah perang ni, exam ni perang, aku boleh tipu helah sikit? Tak boleh. Tak boleh. Ataupun contohlah, yang exam ni tak nampak perangan kan. Contohlah, ahli politik atau mewakil rakyat ataupun nak bertanding dengan SPR, orang berperang kan, SPR, PRU, berperang kan, berperang antara dua parti. Jadi dia menipu sikit, dia helah sikit, dia bagi manifesto gini. Dia menipu sikit, dia menipu manifesto lah, padahal dia tahu dia tak boleh buat benda tu. Dia kata tak ada masalah kalau menipu begini, sebab kita ni tengah berperang, kita buat tipu daya untuk kita menang. Gunakan hadis tadi, kiaskan hadis tadi, al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Jadi tak boleh, sebab hukum asal menipu tu memang haram. Memang haram. Tipulah kot mana pun, tipulah dalam keadaan apa pun,
haram, kecuali ada rusuh-rusuh dia. Rusuh tadi. Jadi rusuh tadi tu tidak boleh dikiaskan. Antara rusuhnya menipu dalam peperangan, tipu daya dalam peperangan. Dalam peperangan tu, bila rusuh tu diberi dalam keadaan begitu, maka kena guna dalam keadaan begitu. Jadi nak cakap kalau perang tu kena perang betul, perang yang pegang pegang pedang, pegang senapang, yang perang yang betul-betul, bukan perang yang macam ni bukan perang betul, tapi dia macam disifatkan tu dengan perang sebab berlawan dua orang, tak boleh. Itu antara contoh dia. Jadi itu mudah faham lah, insyaAllah. Benda-benda yang rusuh ataupun istisna, kemucalan daripada asal. Sebab apa? Sebab kalau dikiaskan juga dengan perkara istisna ni, maka dia akan menyebabkan fasad, kiasul fasid, kias yang natijah dia tu berlawanan dengan hukum syarak. Contoh tadilah, hukum syarak asalnya menipu ni memang tak boleh, tapi bila dikiaskan dengan rusuh tadi, tiba-tiba boleh pula menipu dekat SM, boleh pula menipu dekat pilihan raya. Tak boleh, tak boleh. Gitu. Jadi faham ya? Mungkin ni panjang sikit lah. Kat syarat ni memang panjang sikit, kena terang panjang sikit supaya faham betul-betul. Sebab banyak orang kias, buat kias tak betul disebabkan tak faham apa ni, tak faham syarat yang ni. Banyaklah gitu. Baik. Seterusnya syarat yang ketiga. Apa? Syarat ketiga pada hukum asal tadi, iaitu adamun nasi ala hukmil far'i. Tidak adanya nas dalam hukum furu' tadi. Mestilah hukum furu' tu benda yang tak ada nas. Kalau hukum furu' tu ada nas, maka disabitkanlah dengan nas tu. Jadi dia tak perlulah nak disabitkan dengan kias sebab dia ada nas. Gitulah. Ai alla yakuna dalil dalla ala hukmil asli dallan ala hukmil far'i wa syamilan lahu. Iaitu tidak boleh ada dalil yang menunjukkan kepada hukum asal tadi, menunjukkan kepada hukum furu' dan yang merangkumi dengannya. Li'annahu idza kana dalil syamilan hukmul far'i thabata al-hukmu bidzalika ad-dalil al-asli. Thabata al-hukma bidzalika ad-dalil al-asli. Kerana apabila ada dalil yang menyeluruh, yang merangkumi hukum furu' tadi, maka disabitkan hukum furu' tadi dengan dalil ataupun nas yang sama macam hukum asal tadi. La bil qiyas, tidaklah dengan qiyas. Fala hajata lil qiyasi hina izin, maka tidak ada hajat untuk dilakukan qiyas padanya. Ka'anna yastadillu ala tahrimil khamar. Contohnya seperti pengharaman khamar bil hadis nabawi la bil ayah wa huwa kullu muskarin haram. Iaitu pengharaman khamar tadi dengan hadis nabawi, bukanlah dengan ayat setiap perkara yang memabukkan itu haram. Jadi kullu muskarin haram ini dalil yang syamilah, yang umum, yang merangkumi semua benda yang mabuk je haram. Kalau arak tadi, dia dah khamar tu dah ada hadis nabawi tu, hadis Nabi yang hadis khamar yang haram tu. Fa yakunun nas dalan ala tahrimun nabith aidan wala da'il qiyas. Maka nas ini menunjukkan juga pengharaman nabith aidan, pengharaman nabis lah,
uh, buah yang direndam, kurma yang direndam kan, waladainya lil qiyas, maka tidak perlulah untuk, tidak ada keperluan untuk kepada qiyas. Jadi dalil umum ni dalil yang dah merangkumi semua benda yang mampu kan. Jadi contoh dadah memabukkan. Jadi yang pertama dalil kita tengok nas dulu. Ada nas menyebutkan dadah haram? Tak ada. Tapi kita tahu dadah ni dia memabukkan. Tapi bila tengok Al-Quran balik, ada nas yang sebut kullu muskarin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Jadi yang pertama disabitkan dulu dengan nas ni, sebab benda ni nas ni merangkumi semua perkara yang memabukkan tadi. Jadi perlu kepada qiyas, boleh, tak ada masalah. Benda tu jadi sebagai penguat. Dia jadi penguat. Yang keempat, taqaddam tasyri' hukmil asli ala hukmil far'i. Di terkedepannya ataupun awalnya pensyariatan hukum asal tu daripada hukum furu'. Maksudnya hukum asal tu kena datang dulu daripada hukum furu'. Ayakuna hukmul asli mutaqaddiman fi tasyri'i ghairi mutaakhir thubut an hukmil far'. Iaitu hendaklah hukum asal itu didahului, yang dia mendahului dalam persyariatan dia. Tidak dia terkebelakang atau terlambat pensabitan dia daripada hukum furu'. Hukum asal tu kena datang daripada hukum furu'. Idza urida itsbata hukmul far'i bil qiyasi. Jika hendak disabitkan hukum furu' tadi dengan qiyas. Contoh dia apa? Ni contoh dia. Fala yasihu qiyas al-wudu' ala tayammum. Maka tidak sah kiaskan wudu' kepada tayammum. Kerana wuduk tu datang dulu baru tayammum. Pensyariatan wuduk tu datang dulu baru pensyariatan tayammum. Bijami taharah listirati an-niyah fihi katayammum. Kerana bersatunya atau berkumpulnya ialah dia sebagai at-taharah, dengan mensyaratkan niat padanya seperti tayammum. Tak boleh nak kita nak cakap wuduk ni dia wajib niat kerana dikiaskan kepada apa tadi? Tayammum. Sebab tayammum ni wajib niat kerana dia taharah. Jadi wuduk ni pun taharah. Jadi bila tayammum taharah wajib niat, maka wuduk pun wajib niat sebab taharah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab wuduk datang dulu, baru persyariatan wuduk datang dulu, baru tayammum. Tak boleh nak kiaskan benda yang datang benda yang datang dulu kepada benda yang datang kemudian. Li'anna al-wudu' fi hadzal qiyasi yakuna far'an. Kerana wuduk dalam kias ni tadi adalah furu'. Tak boleh wuduk ni tak boleh menjadi furu' kepada tayammum. Wa tayammum aslan lahu. Ma anna al-wudu' sabiqan fi tasyri' ala tayammum. Li'annahu syara' qabla al-hijrah. Kerana wuduk ni disyariatkan sebelum hijrah, sedangkan tayammum disyariatkan selepas hijrah. Amma idza kana lil far'i dalilun akhar ghairul qiyas fala mani'un min hadzal qiyas. Adapun sekiranya ada pada furu' itu dalil yang lain selain daripada qiyas, maka tidak dihalang untuk melakukan qiyas ini. Kerana hukmul far'i yakunu thabitan hina idzin bidalilain. Kerana hukum furu' itu boleh disabitkan kadang-kadang dengan dua hukum.
ad-dalil akhar wal qiyas, dalil yang lain dengan qiyas. Contoh macam tadilah apa tadi, dadah tadi kan, disabitkan dengan ada dalil yang umum, iaitu ayat yang sebutkan kullu muskarin haram tu, setiap benda yang memabukkan haram. Jadi kita dah sabit dalil pengharaman dadah tu dah sabit dengan dalil ni, sebab kita dah tahu makan dadah je confirm confirm mabuk kan. Jadi dah tahu dah, sebenarnya dengan dalil ni dah sabit dah haramnya dadah tu, tapi boleh je tambah dengan qiyas sebagai dia penguat, dalil penguat. Wa dzalika dalil mithlu qawlihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat fa innahu yashmilu al-wudu' wa tayammum. Ini contoh tadi lah. Setiap amal tu niat. Sebenarnya wajibnya wuduk dan tayammum tu, wajibnya berniat dah dirangkumi dengan dalil innamal a'malu binniyat ni. Sebab ulama istinbat innamal a'malu binniyat ni, hadis ni, setiap perkara ibadat tu, setiap amal ibadat tu perlu pada niat. Jadi wuduk dan tayammum ni dua-dua ni diterkait dengan ibadat, dia wajib pada niat. Sebenarnya dah terangkum dah sekali. Tapi boleh je nak kiaskan juga tayammum dengan wuduk. Bukan wuduk dan tayammum, wuduk dan tayammum tak boleh sebab wuduk datang dulu. Tapi kalau tayammum dan wuduk boleh sebab tayammum datang kemudian. Wajib tak niat tayammum? Wajib. Kiaskan dengan wuduk boleh. Tapi sebenarnya dengan dalil innamal a'malu binniyat ni dah cukup. Jadi kias tu sebagai penguat. Sama je macam tadi. Syurutul far'i, syarat-syarat furu'. Wallahu ta'ala alam. Dia untuk syarat-syarat rukun furu' ni kita sambung selepas ni lah, insyaAllah. Dia ada soalan. Ada soalan ada satu tentang khilaful qiyas. Okey, tulang sikit. Syarat-syarat ni kita buat recap sikit. Syarat-syarat hukum asal ni ada 4 yang mutabar lah. Yang pertama, dia tak boleh perkara-perkara khususiat. Khususiat, contohnya khususiat Nabi lah. Sebenarnya antara perkara khususiat ni salah satu daripada yang disebut sebagai khilaful qiyas juga. Sebab khususiat ni dia terkeluar daripada kaedah umum fiqh. Contoh tadi, kaedah umum fiqh, kalau nak bersaksi kena 2 orang. Tapi sebabkan khususiat Nabi ni, boleh je Nabi ni boleh buat ambil seorang saksi, iaitu dia Uzaimah seorang je sebagai saksi. Jadi tak bolehkan dengan perkara ni, tak boleh kiaskan dengan perkara ni. Sebab dia terkeluar daripada kaedah umum. Itu yang mudah faham dia. Yang kedua, inilah tak boleh hukum asal tu dia terkeluar daripada sunanul qiyas, ataupun disebut sunanul qiyas ni istilah lain dia ittifaqul qiyas, kaedah-kaedah yang bertepatan ataupun bertepatanlah dengan qiyas, yang disebutkan sebagai kaedah kaedah ammah, kaedah yang umum dan juga kaedah qiyas. Nanti yang tengah balik. Yang ketiga, tak boleh hukum furuk tu dah ada nas. Kalau dah ada nas tu kita sabit dengan nas, tapi tak ada masalah kalau kita nak sabit dengan qiyas juga. Dia jadi sekadar penguat. Dia bukan jadi sabit dengan qiyas, tapi dia sabit dengan hukum lain tadi. Dan yang keempat, mestilah hukum furuk tu terkemudian, hukum asal tu terdahulu. Tadi yang banyak orang buat salah ni pada syarat yang kedua ni. Syarat yang kedua ni kena ingat selalu kaedah dia, ma thabata ala khilafil qiyas fa ghairuhu la yuqas alaih. Apa yang perkara yang atau hukum pada perkara yang disabitkan dengan khilaful qiyas, maka selain daripadanya tidak boleh dikiaskan ke atasnya. Kunci dia khilaful qiyas. Jadi khilaful qiyas ni mudah fahamnya tadi, iaitu disebut sini istisna minal qawaidil ammah awil qiyas, iaitu pengecualian yang ataupun perkara-perkara yang terkeluar daripada kaedah-kaedah umum
syarak. Itu je lah, mudah faham dia. Khilaful qiyas ni maksudnya perkara-perkara yang terkeluar daripada kaedah umum syarak, kaedah umum dalam penetapan hukum syarak. Contoh tadi, tadi dah bagi contoh saksi kan, tu khususiyat Nabi kan. Contoh lain, contoh selain daripada rusak adalah daripada khususiyat adalah rusak. Contohnya hukum secara kaedah umum ni memang kita tahu hukum menipu tu haram, tapi ada waktu yang boleh dilakukan menipu ataupun tipu daya, iaitu ketika perang. Ketika perang ni inilah disebutkan sebagai rusah. Maka tak boleh nak kiaskan kita nak kata kita ni tengah pilihan raya, kita ni sebagai berperang. Lepas tu kita kiaskan dengan hadis ni, perang ni al-harbul khid'ah. Tak boleh, sebab hadis ni adalah hadis rusah dalam menipu. Dia perkara-perkara yang terkeluar daripada kaedah ammah. Sebab apa? Kalau kita kias juga kan, maka hasilnya dia akan jadi berlawanan dengan hukumnya. Hukum itu akan hukum hasil tu, hukum furuk tu akan berlawanan dengan syarak kan. Sedangkan tak boleh menipu. Tak kisahlah waktu PRU ke waktu exam, memang tak boleh, kita tahu kan. Yang boleh tu perang yang betul, yang waktu betul perang betul. Sebab tu dalil-dalil yang berkenaan dengan rusah ni, dia kena nak pakai tu kena waktu yang betul-betul kena dengan nas tu. Itu waktu yang betul-betul sama macam nas tu. Kalau nas tu kata perang al-harbu kat sini, al-harbu yang betul-betul pegang senjata, bukan perang nak pilihan raya dan sebagainya tu. Tu khilaful qiyas antaranya. Antara khilaful qiyas yang bagi lain kat sini adalah, contohnya tu adalah benda-benda yang ta'budiyah. Ta'budiyah ni antaranya maqadir asy-syara', maqadir syar'iyah, kadar-kadar syarak, kadar-kadar yang diletakkan dalam perkara-perkara syarak. Contohnya rakaat solat, kadar zakat, kadar kafarah. Itu antara perkara-perkara dalam khilaful qiyas ataupun perkara-perkara yang terkeluar daripada kaedah umum. Mudah faham gitu. Jadi bila orang buat qiyas tu, bila kita tengok qiyas tu hasilnya berlawanan dengan syarak, jadi kita kena check balik betul tak hujah qiyas yang diguna. Gitu. Faham ya? Kalau tak faham juga, boleh PM. Nanti kita ajar one by one. Tak ada masalah. Contoh-contoh yang dibagi Ana bagi tadi semua tu semua contoh yang pernah berlaku, ada isu dia. Dia tak boleh. Allah Ta'ala alam. Sekiranya ada apa-apa kekurangan boleh beritahu lah. Mana salah kita boleh bincang, tak faham pun boleh tanya. Dan sekarang ni dah start kuliah balik. Jadi selamat hadir ke kuliah lah kepada semua sahabat-sahabat. Semoga istiqomah berkelas lah. Kelas ni kena pergi walaupun Al-Azhar tak letakkan syarat wajib pergi kelas kan. Kalau tak pergi lebih daripada 3 kali gagal, tak ada syaratnya tu. Tapi itu atas diri kita sendiri, kena pergi. Dan sebenarnya pergi kelas ni dia ada barakah dia. Dan kalau kita betul-betul fokus dalam kelas pun, kita akan dapat sesuatu yang baru. Pasti akan dapat sesuatu yang baru. Dan usaha bila masuk kelas tu duduk depan. Usaha duduk depan. Sebab aura duduk depan ni dan duduk belakang ni lain. Duduk depan ni kita akan lebih fokus kerana dekat dengan Syekh. Dia kalau duduk belakang tu, suara saya tu tu lagi cepat ngantuk kan. Lagi yang kalau duduk depan ni jenis biasa sahabat-sahabat yang duduk depan ni dia mudah nak bertanya kan. Jadi kalau contoh dalam kelas tu berlaku jidal ataupun debat lah antara Syekh dengan pelajar, biasanya pelajar bahagian depan lah. Jadi kita akan rasa lagi suasana tu dan kita akan lebih fokus dan lebih mudah faham lah. Itu berkah dia datang kelas dan duduk depan. Jadi nampak kalau ada sahabat-sahabat yang macam tak pergi kelas tu, kita ajak sekali. Sahabat-sahabat yang mana kat Malaysia lagi tu boleh,
kalau tak ada masalah apa-apa untuk datang sini, datanglah, balik pulanglah awal. Dah start. Bila ada masalah tu kita faham lah. Jadi kalau ada masalah ni, kawan-kawan ada masalah ni, kita bantu kan. Dari cara bantu, kita bagi tahulah hari ni kelas belajar mana kan, belajar muka surat berapa kan. Contoh dalam study group, kita nak buat study group, kita buat study group tu, kita ni antara tips lah yang nak boleh bagi. Buat Discord. Buat Discord study group tu, kita open sekali voice chat. Bila open voice chat ni, jadi kita study group tu, siapa-siapa yang kat Malaysia dengar, dia boleh dengar secara live. Dia macam video call lah, tapi video call tu ada video. Ni voice chat je. Biasa pakai Discord lah. Jadi dia boleh menyampuk sekali. Ataupun nak guna kaedah lain tu, benda-benda call yang lain ni, tu boleh, tak salah. Tapi kalau Discord ni dia best sikit. Itulah, yang penting kena sama-sama membantulah sahabat-sahabat lain. Allah Ta'ala alam. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.